صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر تنفرج به القراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك وبعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu zat yang memiliki kudrat dan iradat, kuasa dan kehendak, yang telah menetapkan kita pada malam ini hadir mengimarahkan masjidnya. Kemudian duduk sebentar untuk mengikuti sedikit pesanan para alim ulama berkaitan dengan fiqh puasa yang akan kita bicarakan pada malam ini menggunakan kitab Fiqh Manhaj Asy-Syafi'i, yang mana membicarakan tentang yang pertamanya syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Tak lama lagi insya-Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita akan masuk pada Ramadan nanti, mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan jemput kita masuk pada hari Khamis nanti insya-Allah. Puasa Ramadan menjadi wajib apabila sempurnanya perkara-perkara berikut syarat-syarat dia. Pertamanya Muslim, Islam. Kalau orang tu dia baru nak belajar puasa, lalu dia puasa sama macam orang Islam, kan? Dia puasa tu kerana Allah, dia kata memang aku buat kerana Allah, dia tunjuk ke atas, tapi belum syahadah lagi. Puasa dia tu tak pandang apa-apa, tak ada apa-apa erti lah, tak ada apa-apa erti. Tetapi jika sekiranya dia masuk Islam, kan, barulah sah puasa tu. Apakah Allah Ta'ala menerima kebajikan sebelum itu, yang sebelum dia kembali kepada fitrah dan diberikan pahala yang itu? Serah pada Allah. Boleh Allah Ta'ala nak bagi, mudah-mudah aja gitu Allah Ta'ala, Baik, puasa tidak diwajibkan ke atas orang kafir, dengan makna di dunia ini dia tidak dituntut untuk berpuasa, kerana puasa adalah satu cabang kemasukannya ke dalam Islam. Syahadah, mendirikan solat, puasa Ramadan, menunaikan zakat, menunaikan haji bagi orang yang mampu, kan? Bagi orang yang mampu tu atas kerana faktor kewangan, kesihatan, keselamatan, tiga benda. Baik, selagi mana dia tidak masuk Islam, maka tidak ada makna baginya puasa, dan tidak ada makna dia dituntut untuk berpuasa. Ada orang yang nak Islamkan sebelum ni, Filipin, 2 orang. Mula seorang dulu, lepas tahun lebih seorang lagi kawan dia masuk Islam juga, perempuan juga, Filipin. Dia praktis puasa tu dah 2 tahun dah berturut-turut. Time period pun dia puasa juga. Tak erti kan, tak tahu lagi kan. Dan dia minta kita carikan calon suami untuk dia lah. Susah nak cari, pandai nak kau cari sendiri. Nampak kaya ni seorang dah nak dapat dah tu calon suaminya tu. Baik, semayang pun dia semayang juga. Time period pun dia semayang juga rupanya. Tak ada orang ajar kan, dia belajar sendiri macam tu. Kemudian kita minta lah sahabat kita di office tu tolong ajar dia, dan dia ni perlu diajar dalam bahasa Inggeris sebab dia tak faham, tak pandai bahasa Melayu, tak pandai bahasa Melayu. Alhamdulillah, selamat daripada bakaran api neraka kerana syahadahnya tu. Adapun di akhirat mereka akan disiksa kerana kekafirannya. Dosa paling atas sekali kafir tadi tu, kerana dia meninggalkan cabang-cabang Islam, dan kerana dia meninggalkan cabang-cabang Islam yang lainnya lah. Baik, taklif. Apa makna taklif? Tanggungjawab. Taklif, orang yang dipertanggungjawabkan hukum atas diri dia. Taklif asal daripada apa? Tu yang nak disebutkan mukallaf tu. Maksud taklif ialah orang Islam itu telah berakal, bukan miring, bukan tak sempurna akal, dan baligh sampai umur. Perempuan biasanya 9 tahun, lelaki sekarang hari ni 11-12, lebih kurang macam tu lah tuan-tuan. Tanda-tanda baligh bukan mesti datang mimpi dah, mimpi tu cara lama lah, sekarang ni banyak cara lah, bukan semata-mata dengan datang mimpi dia dah mula mencantik-cantikkan diri, tu tanda dah tu. Dia ada rasa malu dan sebagainya tu, sebahagian daripadanya nak menyemat-nyematkan diri dia tu.
Sekiranya hilang salah satu daripada dua sifat ini, sifat berakal ataupun belum baligh, maka itu belum lagi taklif lah. Sekiranya hilang salah satu daripada dua sifat ini, maka jatuhlah daripadanya sifat taklif. Ya, apabila jatuh sifat taklif, maka dia tidak dituntut sedikit pun melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Hukum hakam atas diri dia terangkat. Sebab apa? Hilang akal dia tu. Daripada berakal kepada hilang akal. Contoh orang hilang akal sebab apa? Kemalangan, umpama contoh, langsung hilang akal terus. Bini sendiri pun tak kenal. Tahu bercakap, tahu, kan? Tapi tentang masuk waktu dan sebagainya tu pun dia dah hancur, dah habis. Habis ingatan dia lost terus. Lagi tanda hilang akal, nyanyuk. Nyanyuk ada tahap, tuan-tuan. Ada yang masih lagi ada kewajipan bagi dia solat, kewajipan baginya puasa, yang dia banyak ingat berbanding lupa. Dan ada yang banyak lupa berbanding ingat. Yang banyak lupa berbanding ingat ni, yang hukum taklifnya dah tak ada dah ditarik. Kan? Contoh, si anak belikan telefon untuk mak, nanti Zuhur nanti adik telefon, mak dah masuk waktu dah, nanti mak pergi bersuci lah dan ambil wuduk, solat Zuhur kat rumah dia, dan maknya dah huzur dah, umur lebih kurang dalam 70 lebih macam tu. Dan ya, nanti mak tunggulah kamu telefon nanti. Telefon ni mak letak kat sini ya, jangan alih. Nanti telefon senang, jangan pergi tutup sound dia tu. Kalau mak pergi silent, tak guna telefon, berpuluh kali senyap, tak dengar apa. Yo, kata dia. Kan? Telefon tak angkat-angkat Zuhur. Masuk waktu asar, telefon pula waktu asar, nak beritahu mak pergilah bersuci dan sebagainya, senyap, tak dengar khabar berita. Balik rumah, tanya mak dah sembahyang Zuhur belum? Zuhur bila Zuhur pula? Asar dah ke belum? Ke dah maghrib dah sekarang ni, kata si mak pula dah. Belum maghrib lagi. Mak, mana handphone yang adik tinggalkan tadi, yang kakak tinggalkan tadi mak? Handphone, dia tinggalkan handphone je, dia kata. Sudah, carilah dekat bantal, tak ada. Bawah tilam tak ada, bawah katil pun tak ada, atas sofa pun tak ada, tepi TV pun tak ada. Jadi si kakak ni, anaknya ni kan, dah cemuih dah, kata kan, biarlah mak tu kan, kita masak je lah bang apa yang ada dalam peti tu kan, masalah apa yang patut untuk makan malam ni, untuk mak, untuk kita sekali lah. Buka peti ais, handphone dalam peti ais rupanya. Tu dia tuan-tuan. Tu dia kan, ni cerita real ni nak cerita ni. Bos tempat Ana lah kat office Puan Sharifah. Mak dia nyanyuk kronik tuan-tuan. Pukul 3 pagi bangun masak sarapan pagi, kejadahnya. Nak makan sarapan pukul 8 kan. Pukul 3 pagi. Orang bangun pukul 3 pagi kalau masak tu orang berniaga namanya. Kan? Sehingga kan rumahnya tu pintu dapur dengan ruang makan tu terpaksa ada sliding door, selap, mangga, supaya mak dia tak masuk ke dapur masak, ataupun buka api tinggal, tak tutup-tutup. Memang bahaya kan? Jadi dia nyanyuk kronik, taklif dah hilang tuan-tuan ya. Baik, dia bukan gila lain. Baik, maka tidak dituntut sedikit pun melaksanakan tugas agama. Dalilnya ialah hadis Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu 'an salasatin an-naimi hatta yastayqiza wa as-sabi hatta yahtalima wa 'an majnuni hatta yaqil. Diangkat kalam tulisan amalan, tak dicatatlah, daripada 3 jenis manusia, daripada orang yang tidur sehingga dia bangun, daripada kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi baligh, dan daripada orang yang gila sehinggalah dia berakal. Gila bila ni hilang akal kadang-kadang tu bukan sebab apa kan, mabuk kerana sesuatu yang dia tersalah makan barangkali kan, bukan gila kerana dia mabuk yang diusahakan sendiri yang haram, minum arak. Maka yang ini tidak terangkat baginya apabila dia selesai daripada mabuk dia tu, wajib solat, wajib puasa, ya wajib dia buat. Gitu dia kan. Baik. Lagi orang yang koma macam mana?
dia terangkat sementara kan. Kalau dia koma tu 2-3 jam, lepas tu dia hilang daripada koma, dia sedar balik daripada koma. Waktu siang masih ada, siang Ramadan tu wajib dia imsak, menahan diri daripada makan, dan dia wajib qada sehari puasa tu, ya, qada sehari puasa tu. Baik, jadi dia menahan diri daripada makan tu, dia dapat pahala, tapi tak sama dengan pahala puasa lah. Tapi dia dapat pahala. Baik, tiada keuzuran yang menghalangnya berpuasa ataupun mengharuskannya berbuka. Keuzuran yang menghalang berpuasa ialah berada dalam keadaan haid atau nifas pada mana-mana bahagian daripada waktu siang, dan berada dalam keadaan haid atau nifas pada mana-mana bahagian waktu siang. Ini keuzuran yang menghalangkan puasa. Baik, katalah dia berpuasa, niat puasa, niat puasa macam biasa, pukul 10 datang haid, boleh tak dia berbuka? Boleh, kerana menzahirkan tidak berpuasanya kerana hukum penetapan. Itu hari datang. Hari kering macam mana? Hari kering, contohlah, kan, dia tak berpuasa ni, kan, sebab masih dalam haid. Tiba-tiba pukul 10 pagi kering, boleh tak dia makan? Tak boleh, dia kena imsak, tahan diri dia, menahan diri dia. Kerana sebab apa? Dia dah kering tu, tapi dia belum lagi suci, melainkan dia telah bersuci. Namun hukum pada hari itu nak berpuasa, tidaklah berpuasa, tetapi hukum baginya wajib imsak, tahan diri daripada makan, meraihkan orang yang berpuasa, seolah-olah dia tu macam berpuasa, tapi tidak, tapi hukum sedemikian. Itu ya. Ramai orang perempuan hari ni tak tahu bab ni, tuan-tuan, tak tahu bab ni. Bab tentang solat yang mana sikit lagi nak masuk waktu maghrib, hanya beberapa saat, katalah 5 saat. Kebiasaan lazim kita takbiratul ihram berapa saat? Ada sampai 10? Tak ada kot. Allahu Akbar, 4-5 saat je. 4-5 saat je. 4-5 saat tu jika sekiranya bagi seorang perempuan telah kering haidnya beberapa saat sebelum 5 saat tu, contoh, telah kering haidnya, lulus tempoh tersebut untuk takbiratul ihram, sempat, kan, baginya takbiratul ihram, wajib baginya zuhur dan asar hari tersebut qada. Hari kering tu, hari kering tu, itu sekiranya nak tenggelam matahari masuk maghrib. Begitu juga, nak terbit waktu subuh, nak datang waktu subuh, kan, dah nak azan waktu subuh dah ni, 4-5 saat je lagi, lulus baginya, sempat baginya takbiratul ihram. Kering haidnya sebelum itu, hanya beberapa saat sebelum itu, saya wajib baginya isyak dan maghrib qada. Berapa ramai orang perempuan tak tahu bab ni, maka dia berhutang dengan Allah. Khawatir sebab masalah solat ini dia diumban dalam neraka Allah. Jangan main gitu. Suami kena ajar ni. Orang-orang yang melihat ni live Facebook ni, tolong pesan pada isteri, jangan ada hutang dengan Allah. Baik. Lagi seterusnya, pengsan ataupun gila sepanjang hari. Sekiranya dia sedar pada waktu siang sebahagiannya, walaupun 1 saat, maka hilanglah keuzuran dan dia wajib menahan diri untuk baki hari tersebut, menahan diri daripada makan hinggalah selesai hari puasa tersebut. Barulah dia nak makan tu, waktu orang berbuka kan dia makan sekali lah. Macam tu dah. Baik. Keuzuran yang mengharuskan berbuka ialah sakit yang mendatangkan mudarat yang besar ataupun sakit dan kebimbangan yang amat dahsyat kepada orang yang berpuasa. Jika penyakitnya itu menjadi semakin teruk ataupun kesakitan itu semakin dahsyat jika dia berpuasa dan dia bimbang akan matinya. Kesan kalau dia berpuasa, kemungkinan besar mudah untuk mati, contoh. Kebergantungan dengan ubat di antaranya lah, ya tuan-tuan. Sekiranya dia meneruskan puasanya, maka pada waktu itu dia wajib berbuka, contohnya. Sebab nyawa tu, nyawa. Ada tuan-tuan ya, ada rakan saya seorang orang Melaka. Orang Melaka betul. Dia kahwin tu, wife dia tu muda belia, umur 20 lebih, pakai colostomy bag tu, pakai colostomy bag.
dia ada masalah usus. Dan dia dalam kategori orang yang memang tak boleh berpuasa. Setiap tahun Ramadan bayar fidyah. Sehari berapa kadar fidyah tuan-tuan? Ikut nilaian beras apa yang kita makan. Beras biasa ke, beras peram ke, atau beras basmati. Beras biasa kadar RM2, beras peram kadar RM4 sehari, beras basmati kadar RM6 sehari atau RM7. Nak pula kalau pusa king lagi ya. Gitu ya, gitu cara dia. Maka kiraan gitulah kadar harinya, sama ada 2, 4 ataupun 6 ataupun hingga RM7 sehari kadar fidyah. Baik. Pagi tadi ketika mana sedang family day di janda baik lah, dengan adik-adik semua, ambil peluang sebelum ambil bergambar, sesi bergambar ramai itu, tengok ada kursus jenazah dianjurkan oleh seseorang dah di area KL tu. Dia kata fidyah ni boleh untuk cover puasa yang ditinggalkan oleh si mati semasa hayatnya, kan? Fidyah, betul. Yakni jika sekiranya si mati itu tidak berpuasa kerana uzur yang mendatangkan kematiannya tu. Baik. Tetapi kalau si mati meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur, kan, hendaklah diganti puasanya itu oleh ahli waris. Betul, clear, kan? Tanpa fidyahnya, tak perlu fidyah. Yang perlu fidyah hanya jika sekiranya dia tidak berpuasa kerana uzur pada syarak. Itu sahaja, clear. Lepas tu si fulan yang mengajar tu dia beritahu, begitu juga solat harus juga untuk dibayar fidyah menggantikan solat yang ditinggalkan, kan? Dia cakap tu dia tak sebut qaul. Baik. Yang muktamad pada mazhab kita Syafi'i, kan, jumhur muktamad pada mazhab kita Syafi'i, pandangannya tidak ada orang lain boleh menggantikan solat orang lain. Tak ada. Hanya sebahagian pandangan yang sebahagian saja yang lemah, dan mengharuskan dengan gantiannya itu dengan fidyah. Tapi pandangan ini sangat ringan lah, sangat ringan. Itu tuan-tuan ya. Jadi ibadat solat ni khususiah individu sebenarnya. Baik. Okey, seterusnya. Lagi siapa dia tuan-tuan yang perlu senantiasa makan ubat? Kanser antaranya, orang yang kena kanser. Memang tak larat lah, kalau dia berpuasa dia semakin lemah, pucat di mukanya akan pucat, kan? Ada seorang kawan tu, perempuan lah, kan, dia kalau dia dah 2 tahun dah dia tak puasa Ramadan, kalau dia berpuasa badannya dia mengigil, jadi macam orang yang dehydration yang melampau sangat, dan kemudian dia akan drop dia punya kadar paras gula, dia boleh berlaku tekanan darah rendah, boleh mati bila-bila masa. Tuan-tuan ya, ini pun dah pakai pampers dah, bukan colostomy bag dah, pampers terus. Umur 30, kanser paru-paru, tuan-tuan ya. Masya Allah, ujian dia. Dalam sakit, miskin. Baik, seterusnya musafir yang jauh tidak kurang dari 83 km. Kalau fatwa kita di Selangor 83 km, jarak 2 marhalah. Kalau fatwa di dalam kitab-kitab Toras, kitab-kitab kuning, Matam Al-Badrain, Sabil Al-Muhtadin 90 km, ataupun disebut 60 batu. Betul tuan-tuan ya? Baik. Fatwa terkini Perak 81 km. Kurang daripada tu tidak boleh lah, maknanya kurang dari 2 marhalah lah kiranya, kalau kurang daripada 81 km. Baik. Dengan syarat ia adalah musafir yang dibenarkan dan mencakupi seluruh hari perjalanannya itu. Itu ya. Baik. Mengenai seorang yang berpuasa pada waktu pagi, dia bermukim, kemudian dia bermusafir pada waktu siang sesudah pagi itu, maka dia dibenarkan berbuka. Dibenarkan ini bukan terus buka awal-awal, tak. Kalau jika sekiranya dia larat, dia mampu untuk berpuasa, itu afdal bagi diri dia. Jika sekiranya dia tak mampu, kering sangat tekah aku ni, tak larat aku nak bawa kereta ni, nak sampai ke destinasi tujuan ni, jadi lambat dan sebagainya, harus baginya berbuka, kan? Ini zaman-zaman dulu dengan terik pada pasir itu ini dan sebagainya tu,
gitu dia kan. Baik, kita belum bicara lagi tentang orang yang buat bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan tinggi. Itu mata pencarian dia. Apakah dia harus berbuka? Kalau sekiranya dia tak berbuka, kerja hasil buat dia tu tak kukuh. Itu juga dibincangkan dalam kitab-kitab Taurat, harus. Namun jika dia boleh menggantikan waktu kerjanya itu pada waktu malam, supaya siangnya itu dia boleh berpuasa, jika dibenarkan sedemikian, maka wajib dia ambil pilihan tu. Gitu tuan. Bukan mudah-mudah je, gitu ya. Sebab apa? Fadilat Ramadan besar. Walaupun dia qada di luar Ramadan, 1000 tahun sekalipun tidak akan sama dengan sehari Ramadan. Gitu. Baik. Seterusnya, orang yang tidak mampu berpuasa, walau itu tidak wajib berpuasa disebabkan terlalu tua atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, kerana puasa hanya wajib terhadap orang yang mampu melakukannya. Itu dia dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Baik, apa kata dia? Dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua dan seumpamanya, membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Kadar fidyah tadi yang anda sebut tadi tu dah. Itu dia kan. Baik, tiba-tiba ada orang tanya, Ustaz, dia dah lah tua, dia dah lah sakit, miskin, nak bayar fidyah tu pun kena tunggu duit orang lain bagi kat dia baru dia boleh buat keluar duit tu. Macam mana? Kan, miskin, duit sendiri pun tak apa-apa nak ada ni. Itu dia. Macam mana? Dimaafkan oleh syarak. Dimaafkan oleh syarak. Situ dia. Punya keringanan demi keringanan Allah Ta'ala bagi sampai tahap sampai macam tu sekali. Baik, dibacakan juga yutawwaqunahu, yang bermaksud jika mereka tetap diwajibkan melakukan puasa nescaya mereka tidak mampu melakukannya. Kita belum hadapi lagi situasi itu sekarang. Akan datang bila kita sakit, bila kita tua, nanti kita tahulah macam mana. Itu dia kan. Sebab itu bagi orang-orang yang mana sebelum ini ibu dan ayahnya meninggal, tengok dulu sebelum pembahagian pusaka, tengok hutang dengan Allah, tengok hutang dengan manusia, kedai runcit tu, jiran tetangga, kawan-kawan dan sebagainya, settlekan daripada harta si mati dulu. Hutang dengan Allah, haji umrah contohnya lah, haji yang wajib, badal haji buatkan. Lagi fidyah-fidyah, ya, lagi kot-kot ada nazar dan sebagainya. Kalau ada yang tercatat ataupun isterinya tahu, mak kita tu tahu ayahmu dulu ada nazar sekian-sekian tapi tak buat lagi, kita laksanakan guna harta yang dia ada tu, peninggalan dia. Kemudian dah settle semua, barulah faraid. Macam tu. Baik, Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata yang dimaksudkan ialah orang lelaki dan perempuan yang terlalu tua, keduanya tidak mampu untuk berpuasa, kedua-duanya hendaklah menggantikan setiap hari puasanya dengan memberi makan seorang fakir miskin. Gitu kan? Nak kena bagi tiap-tiap hari ke nak bagi lamsam terus sebulan? Boleh belaka. Ikutlah. Kalau payah nak hari-hari, nak kena pergi hantar itu ini dan sebagainya tu, bagi teruslah, masuk bank in, masuk dalam akaun ke, pergi ke rumah bagi terus untuk sebulan. Boleh. Gitu lah. Syarat sah puasa Islam, tidak sah puasa orang yang kafir. Kadang-kadang kita ada kawan-kawan kan, dia sama-sama join dengan kita buka puasa. Kau join aku ni buka puasa ni, kau puasa tak? Aku puasa, aku siap sahur, dia kata lagi. Dia pun tahu kan. Cuma dia tak niat aja lah, sebab dia belum Islam. Dia belajar dulu, aku ni boleh tak kalau aku masuk Islam nanti, mampu tak aku buat benda ni. Yang peliknya ada setengah-setengah tu, dia takkan masuk Islam kalau dia tak mampu pula. Dia fikir macam tu pula. Salah. Masuk Islam tu dulu, insya-Allah kamu akan mampu. Itu yang benarnya. Ada seorang tu tak masuk Islam lagi. Sebab apa? Dia risau nanti atuk dia tak ziarah dia kalau dia mati muda. Kau jangan fikirlah benda yang akan datang, mana kau tahu. Kan ada seorang kawan tu namanya Brandon, umur 23 kan, 21 itu dah belajar dah dengan anak 4-5 hari, ajar dia tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, tentang semayang tu sendiri macam mana, berwuduk tu macam mana, mandi hadas tu macam mana, cerita habis kan. Cuma dia kata
Ustaz, tak boleh ke kita minum-minum sikit ke? Arak tetap haram, agama kamu pun mengharamkan arak. Terdiam dia terus. Kristian mengharamkan arak. Bila Kristian halalkan arak? Tak ada pun. Yang kamu minum tu apa? Gatel namanya. Itu dia kan. Judi pun sama juga. Tak boleh ke sikit-sikit? Tak boleh. Oh, nak ejah lagi tu. Baik, seterusnya, syarat sah puasa berakal yang bermaksud memayyiz, tahu, membezakan baik buruk, kan? Bersih kotor. Tidak sah puasa orang gila dan kanak-kanak yang belum memayyiz, kerana mereka tidak memiliki niat. Puasa kanak-kanak yang sudah memayyiz adalah sah apabila usianya telah mencapai 7 tahun. Dia hendaklah diminta supaya berpuasa jika dia mampu melaksanakannya. Galakkan. Dan sama seperti mana suruhan salat, umur 7 tahun ni dah suruh dah, tapi tak dirutan dia, disuruh, kan? Disuruh. Baik, apabila usia mencapai 10 tahun, dia hendaklah dipukul kalau dia tak nak puasa tu, tak nak sembahyang tu, boleh dipukul. Betul kan? Umur dah 20 tahun tak nak sembahyang, tak nak puasa, nak macam mana? Ambil kayu balak lah. Kayu balak lah, bagi sekali atas belakang, kan? Baik, kita buat macam tu, kita masuk jail pula. Tak ada langsung macam tu, tuan-tuan. Sebab tu dalam hukum Islam boleh dipenjarakan, tuan-tuan ya. Cara takzir itu boleh dipenjarakan cara hukum dan suruh dia bertaubat. Kalau nak disebatkan dia oleh pemerintah pun, pemerintah boleh buat macam tu, ya. Baik, tidak mempunyai keuzuran yang menghalangnya daripada berpuasa seperti berada di dalam haid atau nifas, pengsan atau gila sepanjang hari, kan? Syarat sah puasa yakni tidak datang keuzuran. Akan datang keuzuran, habislah puasa hari tu, kan? Tak berlakulah, taklah dinamakan dia berpuasa, hendaklah dia berbuka, kan? Ataupun dia pengsan sepanjang hari, gila sepanjang hari. Itu dia, ya. Biar ramai hari ni bukan gila, dia je yang buat perang yang gila, dia yang tak puasa tu, kan? Buat perang yang gila. Adalah seorang tu yang tengah duduk kat Australia, buat ini haram, buat ini haram, buat ini haram. Tak ada ke yang tak haram? Dan memang yang kau suka pilih tu yang haram belaka. Kau nampak tu lah, itu haramnya, kan? Tahu lah tu siapa, kan? Yang duduk kat Australia tu lah. Baik, rukun puasa. Puasa mempunyai 2 rukun asas, iaitu pertama niat. Niat ni benda duduk dalam, yang nawaitu samawadin tu lafaz untuk membantu niat. Niat puasa kata Tok Bilal pas main tarawih nanti hari Rabu malam Khamis, insya-Allah, kan? Niat puasa masing-masing pun nawaitu samawadin ada fadu syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, kan? Disebut kat mulut tu, seiringan di dalam hatinya pun sama juga, sah. Tapi kalau di mulut saja sebut, hatinya dok terbang tak mana, tak sah puasa. Kena ingat molek, niat tu benda dalam ni. Kemudian menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa zahir. Anda sebut zahir lah. Apa dia? Puasa zahir ni menahan diri daripada makan dan minum, dan perkara yang membatalkan puasa seperti jima, seperti mengeluarkan mani dengan sengaja, kan? Kalau keluar dengan tidak sengaja sebab mimpi, tak sengaja, bukan kita plan nak mimpi-mimpi tu, tidur siang berdengkur kemarin lagi, tengok sedar-sedar bau macam mayang kelapa, itu rupanya yang keluar macam hingus tu, rupanya dia pun mandi hadas. Sah tak puasa dia? Sah. Baik, bermula dari terbit fajar hinggalah tenggelamnya matahari masuk waktu maghrib, gitu kan? Baik, ini puasa zahir. Puasa batin bukan semata-mata zahir, maknanya menahan diri daripada perkara yang membatalkan pahala puasa. So apabila orang menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan pahala puasa, sudah tentu dia menahan diri daripada perkara yang membatalkan diri puasa itu sendiri. Jadi puasa batin tingkatan yang lebih atas berbanding puasa zahir, yang ghalibnya orang akan puasa macam biasa sajalah, kan?
duk leka lagi itu ini dan sebagainya. Yang haram pun tengok lagi mata masih liar dan sebagainya, sibuk dengan bazar Ramadannya kan. Hari pertama dah berduyun-duyun dah kan. Kalau kita mungkin dah selepas dah seminggu rasa jemur air tangan bini contohnya lah, aku dah jemur lah, kita pergi pasar Ramadan dah, boleh, tak salah, pergi awal, jangan pergi waktu puncak, waktu orang tengah ramai, sebab fitnahnya banyak kan. Terlanggar orang satu hal, tertengok itu, tertengok ini yang tak cukup sifat pakaiannya satu hal, nak beli nasi lemak satu hal, tengok nasi lemak, penjual nasi lemak satu hal, tu lain. Faham ya? Tu ya. Baik. Niat iaitu kehendak qasad di dalam hati melakukan ibadat puasa. Tempatnya di dalam hati, tidak cukup hanya dengan lafaz di lidah dan tidak disyaratkan melafazkannya, tapi kita lafazkan tu kerana menolong apa yang nak disebut di dalam hati. Situ dia. Sama lah seperti kita nak solat maghrib tadi, usalli fardhu maghribi salas raka'atin ada'an ma'muman, kerana nak menolong hati yang nak niat jap lagi tu. Itu lihat. Dalil wajib niat ialah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap satu amalan itu dikira berdasarkan niatnya kan. Kalau semata-mata puasa, aku puasa lah esok, puasa apa? Puasa Ramadan, tak sebut Ramadan, jadi puasa sunat je. Wajib ganti tak kalau macam tu? Ya, wajib ganti sehari. Jawapan dia, niat puasa Ramadan, sekiranya ia adalah niat untuk puasa Ramadan, disyaratkan, ta'yinkan, tentukan. Yakni pertamanya, dilakukan qasad di dalam hati itu hendak berpuasa tu pada waktu malam sebelum terbit fajar, sebelum datangnya waktu subuh. Waktu imsak tu boleh niat lagi tak? Boleh. Itu waktu amaran. Kejap lagi, 10 minit lagi akan tibalah waktu subuh. Maka 10 minit, 5 minit terakhir tu masih boleh niat tak? Boleh. Gitulah. Masih boleh makan tak? Boleh. Tapi jangan beria sangatlah, tiba-tiba yang menyesi break, tak sempat nak teguk air. Gitu ya. Sekiranya dia tidak berqasad untuk melakukan puasa kecuali selepas terbitnya sesudah azan subuh tu, ataupun sesudah masuknya waktu subuh, maka batallah niat dan puasanya. Walaupun batal, dia tetap kena imsak, tahan dirinya daripada makan. Bukan dah batal, kejap lagi McDonald lah kita, dia kata kan. Ya dia seronok. No, bukan gitu. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Para siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya, tak dapatlah dia pahala puasa hari itu. Kalau dia berpuasa pun, jadilah puasanya itu puasa sunat, puasa sunat semata. Itulah kan? Baik. Tapi apakah dia boleh makan? Tak boleh. Dia tetap kena tahan diri daripada makan. Penentuan ta'yin ini dilakukan dengan menetapkan jenis puasa. Puasa apa? Asyura ke? Puasa Ayyamul Bid ke? 3 hari tu, 13, 14, 15 tu. Puasa Ramadan ke? Puasa Arafah ke? Itu dia kan? Ini dilakukan dengan menetapkan jenis puasa. Dia, seseorang tu hendaklah berazam dalam hati untuk berpuasa bulan Ramadan pada esok hari. Sekiranya dia berniat dalam dirinya dengan semata-mata puasa, tak ditakyinkan, tak ditentukan puasa apa, kan, maka niatnya tidak sah. Berdasarkan hadis Nabi SAW bermaksud, sesungguhnya satu amalan itu dikira berdasarkan kepada niat, seperti yang telah dinyatakan sebelum ni tadi itulah. Dan bagi setiap orang itu apa yang telah diniatkan, maksudnya perbuatan itu akan mengikuti jenis yang telah diqasadkan untuk dilakukan. Sebab penentuan pahala berdiri atas niat tu kan. Kalau yang wajib dia lebih besar daripada yang sunat, situ dah beza dah. Baik. Kemudian berulang-ulang, maksudnya dia hendaklah berniat pada setiap malam sebelum terbit fajar untuk puasa hari berikutnya. Pada mazhab kita Syafi'i, tuan-tuan,
wajib niat puasa setiap malam. Mazhab yang lain Hanafi, Hambali juga ya. Maliki saja yang lain harus untuk niat sebulan borong terus. Sebulan borong terus. Kalau hari-hari nawaitu sawma wadin an adaifan syahr Ramadan hazi sanati lillahi ta'ala, saja aku berpuasa esok hari Ramadan ini, Ramadan tahun ini kerana Allah. Itu dia kan. Puasa sebulan, nawaitu sawma syahr Ramadan kullihi sepenuhnya, Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Mudah je. Niat dua-dua lagi bagus. Malam yang pertama niat terus borong 30 hari, malam seterusnya memperbaharui niat harian. Gitu dia kan. Jadi mazhab ni tidaklah sempit antara satu sama lain. Dia meraihkan antara satu sama lain pada ruang-ruang yang tertentu untuk kemudahan umat. Situ dia kan. Itu dia. Ikhtilaful ulama rahmatun. Ikhtilaf, perbezaan pendapat di antara ulama itu ada rahmat dia. Kat mana nampak ni rupa-rupanya dan sebagainya lah. Baik. Pendeknya masa, subhanallah. Seterusnya, menjauhi perkara yang membatalkan puasa. Nak potong-potong ni. Perkara yang membatalkan puasa antaranya ialah makan dan minum. Faham dah? Macam mana kalau makan dan minum kerana terlupa? Settle air kau ni, settle sebetul macam ke baru settle 2 teguk, baru tu ingat aku puasa lah, nak luah balik tak boleh dah, nak telan dah kan, stop, berhenti. Maka yang 2 teguk tu lah rezeki dia. 2 teguk tu rezeki dia. Settle sebotol ni pun rezeki dia juga, tuan-tuan kan. Siap perkena nasi Arab lagi. Contohnya lah, contoh kan, bau panas, teringat time tu, teringat kan. Maka sebaik saya teringat, dia berhentilah. Jangan teringat-teringat puasa lah, ada sikit lagi memazih pula, sambung, batal lah, batal terus. Situ sekiranya dia terlupa bahawa dia sedang berpuasa lalu dia makan atau minum, maka puasanya tidak batal walau berapa banyak dia makan atau minum sekalipun. Walau berapa banyak, tuan-tuan. Gitu ya. Dalilnya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, siapa yang terlupa bahawa dia sedang berpuasa lalu dia makan ataupun minum, maka adalah dia menyempurnakan puasanya. Selesaikan teruskan puasa itu. Sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Hakikatnya Allah Ta'ala rezekikan dia dapat tu. Anda pernah kena, tuan-tuan, cerita 1 botol ni puasa hari Arafah. Orang lelaki puasa sunat memang jarang. Orang perempuan dia rajin kan. Orang perempuan bab puasa memang rajin, bab taat suami itu dia kena semak. Selalunya tentu kurang sikit. Baik, kita pergi tukar tayar dekat Sungai Chua. Tayar mak tukar lah, nak prepare kan, nak balik nak outstation dan sebagainya lah. Jadi biasalah kita tukar tayar, orang akan bagi air yang dah lengkap, ada ni pun ada, biasalah kan. Dia bagi, cik tak nak minum ke? Air puasa lah. Oh puasa ke? Oh ada puasa lain ke daripada bulan puasa punya? Ada. Ingatlah, kita pun masuklah dalam poket. Dah settle tukar tayar, letaklah, keluarkan dah. Nak duduk tak sedap kan, keluarkan, letak. Tak, dah sampai office, dahaga pula aku. Lama je cocok, tak. Songok sampai hujung. Dah settle, bukankah aku puasa? Baru teringat, selamat tuan-tuan, 1 cup tu rezeki aku. Kata dah nanti apa salah aku tak minum tadi air 100 plus ke apa ke, sedap juga. Itulah di antaranya, tuan-tuan ya. Itu antara yang kesempatan kita pada hari ini. InsyaAllah ada kesempatan yang lain kita akan sambung balik insyaAllah. Aku lakukan lihada wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Ya, ada soalan? Mana? Yang masuk Islam. Ha. So ada hamba Allah ni dia orang Cina lah. Tapi dia kata saya masuk Islam, dia mengucap. Tapi saya pergi kat semua orang dia tak boleh. Kalau saya masuk Islam ni saya tak terjaga makan babi ni punya Allah. Macam mana Ustaz? Adakah kita suruh dia mengucap kan? Teruskan. Teruskan. Dia masuk tak? Walaupun dia kata dia tak boleh tinggal benda tu. Dia tak boleh tinggal. Dia teruskan Teruskan. Dia tak boleh tinggal. InsyaAllah lepas tu dia akan boleh tinggal. Kan? Dia akan boleh tinggal kesan daripada kita didik dia lah. Kita didik dia. Kan? Dan satu lagi, jangan tangguh. Bila dia nak masuk Islam tu, katakanlah pagi tu dia jumpa kita, boleh tak ajar saya syahadah, saya nak masuk Islam. Kita jangan tangguh, nanti malam datang baru kita syahadah. Tak kira sama ada dia pakai masa tu seluar pendek ke, seluar panjang ke, masa tu nak syahadah terus. Sebab kalau kita menangguhkan, seolah-olah kita reda siang tu sampai ke malam dia masih dalam keadaan kafir. Lagi? Dia duduk atas katil lah, memang tak boleh gelap Lumpuh. Macam mana? Adakah wajib dia untuk bersembahyang? Dan macam kalau dia wajib tu macam mana cara dia? Okey. Akal dia berfungsi lagi tak? Kita tak tahu. Dia doktor tahulah kot. Anak-anak dia mungkin tahu. Anak-anak dia tahu tak kalau bertanya dia boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab apa? Tak Tak boleh cakap. boleh cakap apa dah. Tak boleh jawab. Tapi kalau doktor dia boleh tahulah. Saya tak tahulah keadaan tu. Macam mana wajib? Kalau dia dah tak berakal kan, kita bagi pertanyaan pun dia tak boleh jawab apa, blur. Kalau dah blur macam tu je, dah hilang akal dah tu. Syarat dah hilang akal tu. Bila dia dah hilang akal, tak wajib dah semayang. Tapi kita cubalah semayang dan dia ajar dia supaya dia dengar. Bagus. Mata dia tu mengalir. Mungkin dia sedar lah, tak tahu lah. Kita pun tak tahu. Itu isyarat bahawa, kalau macam tu, isyarat bahawa akal dia masih ada. Akal dia masih ada, tapi dia nak bercakap dia tak boleh. Nak bercakap dia tak boleh. Maknanya kalau macam tu isyaratnya, kita boleh wudukkan dia bila masuk waktu, beritahu dia dan pesan pada dia, dia dengar tu. Solat dengan kelopak mata. Sekali klip tu tanda takbiratul ihram. Klip yang kedua tanda rukuk. Itu tak ada lah. Contohlah kita ajar dia macam tu. Jadi di antara klip dengan klip tu akan ada klip-klip yang lain tu, klip-klip yang lain tu normal, fitrah, mata kita akan berklip. Tapi yang klip yang kita sengajakan itu isyarat kepada perubahan antara rukun ke rukun yang lain. Sebab dia dah terbaring dah, dia tak ada pergerakan kepala pun dah tak ada dah. Satu lagi dia najis lah. Dia air pakai pampers. So macam mana Ustaz? Perlu ada orang yang menjaga lah, yang menjaga dia setiap waktu tu. Masuklah masa tu. Dan boleh juga bagi dirinya itu dia buat jamak suri. Jamak suri ialah solat zuhur dan asar dia duduk dekat. Zuhur dia buat hujung waktu zuhur, belum masuk asar lagi. Setelah mana disucikan tubuh dia tu kan, dengan dia dibuangkan najisnya, dilap dengan wet tissue dan dilalukan air. Bawah tu ada plastik kan, plastik ataupun jenis orang panggil underpad. Underpad ni jenis helaian yang warna biru tu, dalam 2-3 ringgit je sekeping macam tu tuan-tuan. Dan selepas kita dah guna wet tissue tu kan, kita guna dry tissue kering, lepas tu kita lalukan air macam ni, lalukan sikit biar dia lalu, so air yang mengalir yang kita nak tu. Ataupun kalau kita nak guna spray pun boleh, tetapi pastikan selepas kita spray tu dia mengalir, nampak dia mengalir, dia bukan melembabkan sahaja tapi dia mengalir, dia turun, baru kita lap, settle tu, lepas tu wudukkan dia, anggota yang wajib sahaja, lepas tu beritahu dia solat dengan cara kelipan mata. Kita boleh ajar dia. Kadang-kadang dia tak boleh nak bercakap saja, dia solat dia dalam hati dia,
Dan ketika itu kelopak mata dia masih boleh berfungsi lagi, kewajipan itu masih ada. Dan ketika itu tuan-tuan, dia punya solat khusyuk dia lain macam. Tak sama macam solat kita sekarang ni, tak sama. Solat orang yang di hujung-hujung umur ni tuan-tuan, dia rasa mahal solat tu. Tak sama tuan-tuan, ni kita akan rasa benda ni nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Bagus soalan tu. Tafadhal. Apa nama ni? Komat.